Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, jumpa lagi dengan Nurul pagi ni. InsyaAllah, Alhamdulillah. Janji semalam nak jadi kain lining, tapi belum berjelujur. Sabar dulu ya. Sebab kalau Nurul tunjuk jelujur dekat sini lama sangat nanti kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pagi ni semalam Nurul janji pagi ni kita nak jahit kain lining, tapi sampai ke hari ni Nurul belum siap menjelujur lagi. Sebab malam tadi ada baju cardigan yang tiba-tiba ada customer tu jiran lah, so dia minta disiapkan. Alhamdulillah dah settle. So tertinggal lah baju lining, tapi tak apa sebab belum buah lagi, dan insyaAllah nanti Nurul akan share kan. So tak nak buang masa, pagi ni Nurul nak gunting satu baju dress. Okay, baju dress. Ni dari kain ni. Baju dress, atas dia kita guna kain batik Sarawak ni, bawah dia plain. Bawah dia kosong. Belum breakfast rupanya, tak apalah. Rupanya saya belum sarapan lagi, tapi tak apa. Kita settlekan live dulu baru kita breakfast. Boleh terlupa pula. Ini baju ni boleh jugalah, dia punya saiz dada 41, pinggang 38. Pinggang 38, saiz dada 41, pinggang 38, ponggong 45. Ponggong 45 dengan labur baju 56 inci. Okay, tak apa, Nurul akan share kan macam mana kita nak buat dress dengan kombinasi dua warna. Ini sekeping kain batik ni 2 meter. Untuk bahagian atas dia nak buat dengan anak sekali. Ini kain dia beli dekat Nurul. So kain ni pun sama. So dia siap je jadi baju. Okay, kita ketepikan dulu. Kita buat pola dulu ya. Minta maaf lah, dekat area sini memang sangat-sangat bising. Mira, tolong basuh lampu sini dek. Ini basic adalah kurung moden juga. Sebab baju apa pun kita buat, dia tak lari dari kurung moden. Apa pun baju memang dari kurung moden dia punya basic dia.
baju ni dia punya ukuran. So kita buat macam ni je, senang. Kan? Ini baju macam ni. Bahu 16. Tabut tangan 22. Lubang ketiak 18. Lengan 15. Ini semua fit ya, tak ada kelonggaran. Kemudian ujung tangan 12. Ini 14. Siap 15. Dia punya dada 41. Dia punya pinggang 38. Dia punya punggung 45. Dia punya labur 56. Senang ya kita lukis macam ni. Okey. Ni dia punya dada, ni dia punya pinggang, ini dia punya punggung. So garisan pinggang ke punggung, bahu ke pinggang, hadapan 17 inci, bahu ke pinggang belakang 15,5. Samsia, terima kasih. Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Sebab kalau ada perbezaan macam ni kan, kalau orang yang berdada besar macam ni, kira dekat di atas 38 tu kira besar lah kan. Kalau yang lebih daripada 38, kena wajib ambilkan bahu ke pinggang depan dengan ke pinggang belakang. Sebab kita nak kena buat dat nanti. Okey, hari ni saya nak buat baju dress. Macam ni dia punya cutting. Saya nak buat dress. Ini baju custom Nurul. Tapi tak apa, Nurul sharekan kat sini. Jadi kawan-kawan pun semua boleh tengok nanti macam mana dan boleh buat sendiri. So yang ini semua kita kena bahagi 4 dulu. Yang ini 41. Kita bahagi 4 siap-siap. Ni cara nak senang ya. 41 bahagi 4. Sebab ni kan Nurul dah ulang dah 2-3 kali. Yang mana yang nak tahu basic sangat-sangat tu boleh scroll balik dekat Nurul punya page. Boleh tengok. So 41 kita bahagi 4, 10 suku. 10 suku. Kemudian 38 kita bahagi 4, 9,5. Kemudian 45 kita bahagi 4, 11 suku. Okey. Jangan komplain baju Nurul color benang dia lain. Emergency ni baju baru buat. Benang dia tak ada yang ngam, so bantai je. Tak apa, tukang jahit dia memang macam tu. Jadi passion lah pula kan. Benang dia tak ngam, jadi dia lain sikit. Tak apalah. Kita buat dia. Okey, so sekarang kita akan buat pola dia. Okay, sebab dia baju pendek, so Nurul mulakan daripada sini lah. Kita ambil dulu garis 90 darjah macam ni. Kena samalah betul-betul dia punya line tepi ni. Okay, boleh nampak tak? Okey, ini adalah garisan bahu. Bahu bagi 2. Kemudian kita turun lubang ketiak 18 tadi 18. Lubang ketiak dia 18, kita bahagi 2, 9. Okey, kemudian bahu ke pinggang belakang 15,5.
Okey. Yang ni untuk dress yang ni Nurul akan buat dia punya pola dia separuh je. Sebab yang bawah tu dia kembang kan. So nanti yang bawah tu kita letak terus pada kain. Okey. Kemudian yang ini bahu ke dada 11, dada ke dada atau mercu ke mercu 8 inci. Ini nak buat dad. Ni kena ambil kalau kita nak buat dad. Yang ni semualah dad depan. Okey, sekarang kita buat bahu 16 bagi 2, 8 inci. Okey, kita buat garisan terus ke bawah macam ni. Okey, yang ini Nurul lupa nak ukur dia punya leher. Tapi sebab ni badan dia memang agak lebar sikit, so Nurul buat 3 inci. Dia kena ukur leher tu. Leher tu berapa kita nak, kemudian dibahagikan dengan 6. Dibahagi 6. Tapi ni Nurul lupa nak ukur. Okey, turun ke bawah ni 3 suku. Ni standard lah, dah selalu buat kan. Kita tengok orang, ada yang kita ambil 2/3/4, 2/3 suku. Dia yang ni dia standard lah. Turun bahu 1 inci. Okey, kemudian yang ini kita bahagi 2, 8 bagi 2. Ni biar je dulu. Kita biar je dulu macam ni. Kemudian kita settlekan dekat badan. Dada tadi 41. 41 kita bahagi 4, 10 suku. Okey, 10 suku. Kemudian untuk kelonggaran dia 3/4. Ini dada bagi 4 tambah 3/4 kelonggaran. 3/4 dia dekat sini. Okey, kita buat garisan macam ni. Kemudian kita ukur pinggang pula. Pinggang 38 tadi, dapat dia 8,5. 9,5, sorry. 9,5. Okey. Ini baju ni kita memang ada ambil buat bahu ke dada, dada ke dada semua. Memang untuk buat dad, tapi kita tak buat dad lah untuk baju ni. Tak buat dad, tapi dia nak longgar. So bila dia nak longgar, kita kena ukur juga untuk dad, tapi kita tak jahit dad untuk belakang. Kita jahit dad untuk bahagian belakang sahaja. Sebab ini yang kes perut buncit. Yang kes orang berperut. Samalah macam Nurul pun macam tu. Jadi bila buat dad, kita ambil ukuran tu depan belakang, kita ada ukuran untuk dad, tapi dad tu kita jahit belakang sahaja. Okey, boleh faham? Jadi dia akan nampak longgar lah nanti. So yang ini dad depan tak ada. Baju ni tak ada dad depan, tapi dekat ukuran ni, dekat pola ni Nurul tambahkan untuk dad sekali. Tapi Nurul tak jahit yang dad, Nurul jahit yang belakang saja nanti. Okey, so dekat sini Nurul akan tambahkan dia 1,5 inci. Okey, 1,5 inci. Ini yang belakang ni memang ada dad, tapi yang depan tu Nurul nanti tak buat dad, tapi Nurul akan tambahkan yang sama sebab dia nak longgar dan tak nak nampak dia berperut. Okey, ini pola bahagian belakang. Ini pola belakang. Okey, pola belakang. So yang ini tadi 9,5 campur 1,5 inci.
Dia boleh 1,5 inci ataupun 3 suku. Tapi Nurul buat depan belakang. So Nurul tambahkan 1,5 inci sajalah sebab nanti dad dia buat bahagian belakang je. Okey, sekarang kita temukan garisan ni. Yang untuk ni, dia kalau ikutkan dia punya formula, kena masukkan ini dalam suku inci. Kena masukkan. Tapi dalam kita nak buat baju customer tu, kita kena tengok dia punya belakang customer tu, kita kena ukur. Kita tengok dia punya belakang tu dia ada isi lebih ke tak. So yang ini customer Nurul ni, bila Nurul tengok dia dekat sini, dia macam lebih sikit berisi kan. Dia berisi. Nampak pula badan Nurul. Dia lebih dekat belakang bahu ni. Dia macam lebih sikit. So Nurul rasa kalau Nurul masukkan tu dia kurang selesa. Jadi kita tak payah masukkan. Yang ini depend pada customer. Kalau memang nak tunjuk pola basic betul-betul, ni dia ada masuk sikit. Dia ada masuk sikit dalam suku inci. Okey, dia ada masuk dalam suku inci macam ni. Dia ada masuk sikit dalam macam ni untuk bahagian belakang. Tapi bila kita buat baju customer, kita akan tengok dia punya body customer tu macam mana. Belakang dia terlebih ke, dia melentik ke atau macam mana. Masa tu kita akan kena ubahlah sikit. Kalau kita ikut macam ni juga masuk, nanti dia kurang selesa bila nak buat macam ni kan. Bila dia nak tarikkan ke depan, dia kurang selesa. So yang ini Nurul ratakan je lah. Nurul tak masukkan. Okey, kita tak masukkan dia. Nurul tak masukkan lah. Nurul biarkan dia sama dengan bahu terus. Okey, kemudian yang ni just kita hubungkan je lah. Okey, kemudian ni bahu ke pinggang tadi 15,5. Dia 15,5, so kita naikkan sini dalam 1/2 inci. Oh sorry, bahu ke pinggang belakang 16 depan 17, sorry silap. Tinggal kita turunkan je lah. Amira, buatkan teko semua. Okey, yang ini kita naikkan 1/2 inci je. Okey, jangan kecam, buat silap. Okey. Ni kita naikkan macam ni. Okey, ini dah siap yang belakang punya. So kita nak buat dad. Dad tadi mercu ke mercu 8 inci. So kita bahagi 2, 4 inci. Yang ni pun 4 inci. Kita tarik garis. Kemudian daripada dada ni untuk yang belakang, kena turunkanlah sikit. Turunkan 1 inci. Okey, ni dah. Ni pola bahagian belakang. Sekarang kita buat yang bahagian depan pula. Okey, nak lebih mudah, kita gunting je ni dulu, kita potong.
tak payah potong lah dulu. Kita tengok sini dulu. Buat dekat sini je. Sebab apa? Yang ini kita belum pasti lagi. Kan? Nurul tak potong dulu. Kita nak pastikan dulu nanti dia punya apa namanya, ketiak apa cukup apa tak. Okey. Tak apa. Kita biar dulu. So kita buat dekat sebelah sini untuk bahagian belakang. Bahagian hadapan pula. Okey, garisan dia sama. Yang ini tadi turun 9 inci. Kita buat garis dulu. Okey, yang ini tadi bahu ke pinggang belakang 16 inci, bahu ke pinggang hadapan 17 inci. Memang nampak beza dia. Itu 1 inci. Okey. Macam mana cara supaya nanti yang beza ni bila dengan ni dia kena sama balik. Okey. So dekat sini kita ukur balik dekat sini tadi bahu 8 inci. Kita pindahkanlah balik. Bahu 8 inci. Kemudian yang ini tadi 10 suku dengan 3/4, 11 inci lah. Okey, yang ini pun sama tadi, 9,5 campur 1,5. Okey. Yang ni memang Nurul akan campurkan 1,5, tapi nanti dia tak akan ada dot dekat bahagian hadapan, dia akan ada dot dekat sisi nanti. Okey. Okey, yang ini sama tadi 3 inci. Turun 1 inci. Okey, ni leher bulat saja. So Nurul buat macam ni. Turun macam ni dalam 4 inci lah. Kita buat garisan dulu. Lepas tu kita hubungkan macam ni. Okey, untuk garisan lubang ketiak bahagian hadapan ini kita bagi 2. Yang ini Nurul masukkan 1 inci. Okey. Jadi Nurul masukkan 1 inci. Ini kita hubungkan dalam macam ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok dulu dia punya, kita nak samakan balik. Kita nak samakan balik dia punya
belakang ni dengan hadapan ni kan, dia ada beza 1 inci. So macam mana kita buat? Kita ambil dulu mercu ke mercu tadi 4 inci. Kita buat garisan macam ni. Kemudian kita turunkan dia dalam 1 inci ataupun 1,5. Ini kita tengoklah pada customer kan. Kita dapat tengok kalau customer tu dia nak buat juga dad depan. Kalau yang badan dia kecil tu kita cukup turunkan 1 inci sebab dia punya buah dada tak terlalu besar. Tapi kalau macam badan dia berisi, dia macam buah dada agak sikit besar, so kita turunkan 1,5 inci. Dia antara 1 ataupun 1,5. Kita kena baca dekat badan customer kita macam mana. Okey, ini kita turunkan 1,5 inci. Kemudian kita kena buat dad dekat sisi ni lah, nak bagi dia baju tu tak terjongkit. Kena buat dad dekat sisi tu. So macam mana kita nak buat? Kita kena ambil ni dulu tadi, bahu ke dada. Silat. Yang ni kita jangan buat dulu, kita kena ukur dulu bahu ke dada tadi. Bahu ke dada 11 inci dari sini. Ni kita tarik dulu garisan dia. Maafkan tadi tersilap sebab Nurul terus ambil dari lubang ketiak. Dia tak macam tu. Okey, untuk kita dapatkan dad depan ni, dad hadapan ni, Nurul akan ulang lagi. Minta maaf tersilap tadi. Kita kena ukur bahu ke dada. Bahu ke dada tadi 11 inci. Okey, bahu ke dada 11 inci. Kita ambil garis lurus. Kemudian daripada bahu ke dada ni baru kita turunkan 1,5. Maafkan Nurul tersilap cakap tadi ya. So bukan dari lubang ketiak ni. Bukan dari lubang ketiak. So kita kena ambil bahu ke dada. Kan kita kena ukur ukuran dari pangkal bahu ni sampai ke puting. Sampai ke puting susu tu. Kita kena ukur berapa, kemudian kita turunkan 1,5 inci. Yang 1,5 inci ni dia tak semestinya 1,5. Kadang-kadang ada orang yang walaupun berbadan kurus tapi dia nak buat baju tu ada shape, baju tu nak ada dia punya dad dekat depan tu, kita cukup turunkan 1 inci. Okey, tapi kalau orang badan berisi dan ada berperut, kita kena turunkan dia 1,5. Okey. Sebab nanti kan kita nak buat ni, nanti dia terkepit. Ataupun dia punya dad ni sampai ke buah dada. Jadi memang yang kita nak tu supaya baju tu macam ada sedikit dia menggelembung dekat depan tu tak jadilah. Okey, ni kita turunkan macam ni. Kemudian ke samping macam ni pun kita buat sama. 1,5 juga. Sebab yang ni kita tak buat dad bahagian hadapan, kita nak buat dad sisi saja. Okey, macam mana kita nak buat dad sisi? Tadi bahu ke pinggang belakang ni 16. Okey. Ni 16. Kemudian ini 17. So ada perbezaan dekat dia. Ini 1 inci. Kan? 1 inci. So 1 inci ni kita kena buang balik. Kita kena buang dari sisi dia. Depan ni jangan buang. Kita kena buang dari sini. Kita kena keluarkan balik dia 1 inci. Kita kena keluarkan balik 1 inci. So kita kena buat garisan macam ni. Jadi nanti kita kena buang. Kalau kita nak jahit terus dad dekat sini pun boleh juga. Tapi kalau kita tak nak jahit dekat sini, kita kena simpan dad yang ni. Kita jahit dekat bahagian dekat sini. Dekat ketiak ni. Kita kena buat dekat sini. Kalau kita tak nak buat dekat sini, kita kena sorok benda ni. Kita buat dekat ketiak. Itu ikut kita lah macam mana. Okey. So bila kita dah lipat ni nanti, yang ini akan jadi 16 balik. So dia akan sama balik dengan belakang. Tadi ni kan ada lebih. Kalau kita cantum nanti dia tak sama. Ni sama juga, kita naikkan 1/2 inci. Okey. Dia macam ni. So ini untuk depan dengan belakang. Sekarang kita nak check dia punya lengan.
lengan tadi, lubang ketiak tadi adalah 18 inci. Okey, 18 inci adalah ukuran yang ngam-ngam, ukuran fit kita ambil. Ukuran belum ada penambahan. Kita ambil melekat dan ada lebihan dari tali tape tu cuma satu jari. Tapi kalau kita nak pakai ukuran macam ni tak boleh, nanti akan sempit. Tu kita lebihkan dalam 1,5 ataupun 2 inci. Kena dapatkan dalam 19,5 ataupun 20 inci. Ini ukuran yang selesa untuk dipakai. Macam mana kita nak dapat ukuran tu? Kita kena ukur balik. Ukur balik dia punya keliling hadapan ni dengan belakang, kita campur. Kita ukur terus dengan tali tip. Dapat tak? Kalau tak dapat, kita kena adjust balik. Kena sampai dapat. Okey. Sekarang kita ukur. Nak berdirikan pun boleh, tak nak pun tak apa. Kita ukur macam ni, kita bawa tali tape macam ni. So, yang ini kita dapat 10 inci satu mata. Okey, kemudian kita terus sambung ke belakang ni, depan. Ni dapat lebih 21. Okey. Ini nanti dia terlalu longgar. So Nurul kena, yang ini Nurul kena keluarkan sikit. Yang penting dia kena dapat. Okey, ni tak nak terlalu masuk macam ni. Dia kena adjust dekat ketiak tu, jangan terlalu. Tapi kalau 21 tu dah okey sebenarnya, tapi nanti nampak menggeloboh sangat dekat bawah. So Nurul selalu target dalam 2 inci. Nurul tambah dalam 2 inci. Okey, kalau kita ini dia punya lubang ketiak ni 8. Dah kira cantik lah 8. So kita adjust dekat sini, jangan terlalu masuk lah. Kita buat dalam 3 suku. Dia dekat sini, kita selalu ambil dalam 3/4 ataupun 1 inci. Okey, sekarang kita ukur balik, kita dapat tak? Ulur setengah. Okey, sekarang dapat 20 suku. Bolehlah. Dah selesa dah tu. Lebih sikit tak apa. 20 suku. So yang ini Nurul kena adjust balik lah. So kita tak gunakan yang ini. Kita kena buat macam ni. So kalau kita nak kecilkan lagi, nanti kita adjust dekat sini je. Okey, kalau nanti kita buat, kita ni nama pun baju ni kita yang buat, mesti akan ada terlebih, terkurang kan. Dia tak akan perfect macam matematik tu, 1 campur 1 memang confirm dapat 2 tak. Ini kita bermain dengan badan manusia yang tak sama. Jadi dalam kita buat pun kita kena adjust. Itulah kita kena buat pola. Jadi walaupun kita kena adjust sana sini, jadi baju orang tu tak rosak. Biarlah dekat sini banyak-banyak conteng, tak apa. Janji bila kita buat baju customer tu, insyaAllah dekat baju tu tak kena sambung, tak kena buka balik kain tu kan. So kalau kita buat, kita tengok macam ketiak dia tu kecil ke besar, kita kena adjust dekat sini. Sama ada kita boleh naikkan ke sini atau kita turunkan. Yang penting masa kita buat tu, kita ukur dulu dia punya labuh ketiak tu. Kita lilit ketiak tu berapa. Kita dah dapat dia punya asas dia. Kemudian kita boleh adjustkan dia. Okay, dia tak ada benda ni, dalam menjahit ni kita penuh kreativiti kan. Kita sendiri yang ubah dia macam mana. Okay, macam ni Nurul cakap, Nurul selalu masukkan ataupun Nurul selalu ukur, tapi bila tak menjadi kan. So kita tengok juga dia macam tak kurang berapa cantik. So kita boleh adjust dia sikit. Itu tak ada satu kesalahan. Dia kan tak ada akta yang menyatakan itu tak boleh. Tak ada. Ini kita buat baju. Dan ini adalah cara Nurul. Kalau tuan dengan puan-puan ni ada cara yang lain yang lebih tak apa. Ini Nurul saja nak share lah apa yang Nurul buat. Okay. So kita dah dapat ni 20,5. Sekarang kita akan gunting.
Kalau lubang ketiak ni memang sangat-sangat menentukan lah dia baju tu sedap pakai ataupun tidak. Jadi dalam jangan lari terlalu banyak lah. Kalau macam turun dia tu jangan terlalu lebar ataupun jangan terlalu sempit. Sebab bila dua hal tu dia macam terlalu sempit tak selesa, terlalu longgar pun tak selesa. Tapi kalau macam longgar sikit dalam setengah inci, kalau customer tak selesa tu kita boleh adjust lagi. Customer pun kadang-kadang bila kita dah buat baju, dah buat pola macam ni tu, bila kita dah baju tu dah jadi, tetap juga macam ada yang tak selesa kan. Terbesar sana, terbesar dekat sini. So kita sebagai tukang jahit kenalah buat sampai customer tu selesa. Tak kisahlah macam kena alter sikit-sikit, tak payahlah nak adjust lagi kan. Bahu ke depan, okey, bahu ke pinggang hadapan 17, belakang 16. Okay, kadang-kadang Nurul sedih juga dengar. Kadang-kadang ada sebahagian lah, bukan semua. Kadang-kadang customer tu dah dia dah tempah baju, kemudian baju dia tak selesa, kemudian kena alter balik, tailor tu charge lagi. Jadi sebelum customer bawa balik dan sebelum customer keluar daripada kedai kita tu, suruh dia pakai baju tu depan kita terus. Mana dia nak komplain terbesar, terkecil, terlabuh, kan, terpendek, kita kena tengok betul-betul. Lepas tu kita kena buka balik ukuran dia yang dah kita ambil. Ni kan masa tempah baju sebelum PKP, dah duduk rumah dah sebulan lebih, tiba-tiba dia punya badan tu dah apa kan. So kita tunjuklah dulu, ini sebenarnya ukuran puan, tapi ini bila pakai dah jadi macam ni. Tapi tak kisahlah, kita bolehlah besarkan, bolehlah kecilkan, macam tu. Selamat pagi Afin. Cikgu kalau nak besarkan keruk tu macam mana ya? Turunkan dia. Turunkan dekat sini. Siapa? Ropisha ya. Okey, dia macam ni nak besarkan dia. Dekat sini adjust. Dekat sini dia turunkan ke bawah sikit. Jangan banyak-banyak, turunkan dulu, lepas tu ukur lagi. Dekat sini je adjust. Tapi Nurul tadi ni macam termasuk sangat kan. Jadi sebab yang ni kalau untuk standard lah, 8 inci ni dah kira okey. 8, 8,5, 9 lah paling besar. Kadang-kadang kalau 40, 45, 44 pun kita tak adalah sampai 10 dia punya lubang ketiak tu. Kita jarang lah kita buat. Sebab yang ni pun saya buat lah, turun dia 8 ni pun dah macam dah ngam-ngam dah. Tadi dah 30, 20 suku dah dapat. Okey, kita bersihkan dulu. Dan tu jadi dia macam ni lah. Kita kena ukur. Ini campur yang ini, kita bagi 2. Kita tolak setengah inci untuk buat tangan baju. Kita kena ukur lah yang ni. Ni lah lubang ketiaknya nanti sebesar ini. Ada juga yang buat untuk cara nak buat lubang ketiak tu, dada bahagi 4. Boleh juga kalau macam yang dada kecil. Tapi kalau dah dada 40 lebih tu, kita bagi 4, memang
Dah memang besar lah kan. Kita kena campur macam ni. Ni pun besar ni. Tadi Nurul ukur 20 suku, ni dah jadi 23 suku. Besar. Kalau besar kena naikkan sikit lah. Tapi ni Nurul tak naikkan sebab kita sesuaikan dekat badan lah. Okay, so sekarang kita buat bola lengan. Yang ini Nurul tak berani nak kacikkan. Nurul lebih rela nanti bila dia pakai dulu baju tu. Kalau dia tak sesuai, baru Nurul akan kacikkan sikit lah. Tapi yang ni Nurul rasa dengan tengok badan dia tu, okey. Walaupun dia besar sikit lah lubang ketiak dia. Walaupun kita dalam kita punya formula tu kan, dia tambah 1,5 ataupun 2. Tapi kalau baju tu nak pakai untuk hari-hari, longgar sikit tu tak apa. Longgar sikit tak apa. Okay. Untuk yang buat tangan, labuh tangan tadi 22 inci. 22, dia pakai span. So Nurul tambahkan suku lah. Sebab dia pakai span yang nipis. So 22 suku. Dia tak ada ni 22. Kalau kita pakai span dekat situ, dia tambah dekat lubang tu. Yang ini 22 inci. 22 lebuh dia. Okey. Okey, untuk dia punya tinggi kepala lengan, ni Nurul buat dengan pensel. Tinggi kepala lengan selalu Nurul akan ambil 4,5. 4,5. Dia 4,5. 4,5 selalu, ni 4,5 ataupun 5, dan paling tinggi 5,5. Itu antara lubang lengan yang kita buat lah. Kita tengok dia punya keliling lengan tu berapa. Okey. Yang ini Nurul buat 4,5. Sebab kalau terlalu tajam, dekat sini tak selesa. Bila terlalu tajam kita buat kepala lengan tu, dekat sini dia jadi sempit. Bila tajam sangat, dekat sini dia tak akan bulat. Dia akan masuk, akan terkepit macam ni. Dia macam tu. So kalau 4,5 tu insya-Allah dia okey. Kemudian yang tadi ni 20, ukur balik. Tali tip kita cari. 2 kali ukur, 2 kali dia punya ukuran dia beza. So kita ukur balik sekarang. Ada. Ukur dulu ni. Ni yang belakang kita ukur betul-betul 10 inci. Ni kita ukur, kita sambung dia terus, kita ukur lagi. Setengah lebih 1, tak tahulah berapa. So kita terus lipat dia bagi 2. Kita bagi 2 terus. Dapatnya 9, 10 suku. Dapat dia, kita lipat bagi 2 terus 10 suku. Kemudian kita tolak setengah inci. Kita tolak setengah inci. Kemudian kita terus ambilkan daripada bucu ni, terus kita bawa ke sini.
Okey, kita tanda dulu. Kita tanda dulu kat sini. Okey, kemudian kita ukur lengan dia kan, kita ukur lengan. Okey, ni ada ukuran lengan tadi. Lengan dia dalam 14. 14 ni fit. 14 ni fit, dia melekat, memang betul-betul melekat. So kita boleh tambah kelonggaran dia, itu selesa customer lah. Yang ukuran dekat sini kan, boleh tambah 1 inci ataupun 2 inci. Yang ukuran ni. Macam Nurul ni baju jubah. So bila baju jubah kita nak longgar-longgar kan, tak adalah longgar sangat, tapi macam selesa lah kita pakai. So yang ini 14 inci. Untuk selesa Nurul akan tambahkan dia 2 inci lah. Jadinya 16. 16. Dia daripada sinilah 16. Kan ni 16. Nanti dekat sini. Dan dia akan turun sikit dekat lengan ni. Yang ni kita bolehlah kalau macam dia 16. Dan nanti ujung tangan ni 12 inci. Bila kita tarik garisan ni, dekat sini dia ada 16. So kira okey lah ni. Kita buat macam ni. Kita mulakan dulu dengan turun dia 4 inci setengah. Kalau tak baru kita turun ke bawah. Sebab dia nanti kita buat macam ni. Kita ukur, kita tengok macam ni, lepas tu kita turun macam ni. Macam ni. Sama juga macam lubang ketiak tadi, kita turunkan sikit-sikit. Tapi kalau 4,5 tu dia cantik lah dekat kepala ni. Bila kita nak jahit ni, dia cantik. Okey, kemudian kita tarik garis macam ni. Kemudian garisan ni kita lipat 2. Dan ni kita bahagi 2 lagi. Dan ni pun kita bahagi 2 lagi. Okey, dekat sini dia beza depan dengan belakang. Yang depan kita naik dia 3/4. Yang ni kita turunkan 1/4. Setengah inci. Okey, kemudian kita gunakan pembaris ni. Ni dari garisan ni ke sini kita terus ambil serum dulu macam ni. Okey. Kemudian yang ni kita hubungkan macam ni. Ni yang hadapan punya. Kemudian yang bahagian belakang ni, kita ni dekat sini lah. Dia sikit je kena naik. Untuk bahagian belakang jangan masuk sangatlah. Belakang dia masuk sikit je. Dekat sini pun dia supaya yang belakang ni dari dulu cikgu memang ajar buat dengan tangan je. So kita buat dot-dot-dot dulu. Sebab yang pembaris ni terlalu melengkung. Macam ni. Okey, yang ni belakang punya. Okey, kemudian kita naikkan dekat sini setengah inci. Okey. Ini bila kita buat macam ni kan, dia akan nampak memang ada lah perbezaan dia. Tak sama bila kita cantumkan. Dia macam ni. Dia tak sama depan dengan belakang. Sebab yang belakang ni dia akan
lebih 1 inci. So nanti kita akan potong benda ni. Yang ini boleh buat dua pilihan. Sama ada kita nak jahit dekat sini. Bila kita jahit, kan, nak jahit dekat sini pun boleh. Kita jahit dekat sini. Nanti jahit kemas lah. So dia akan sama lah dia punya ni. Okey. Kita jahit dekat sini. Kita jahit, kita sorokkan dekat sini. So depan ni dia tetap akan 17 inci. Jadi memang akan turun. Jadi baju tu dekat perut tu dia tak terjungkit. Dia tak terjungkit. Okey. Kalau kita tak buat dat ni, nanti bila kita pakai baju yang dekat sini kan, yang ni dia kelakar nanti baju dia. Bila dia pakai, dia punya sambungan tu naik ke atas, dia jungkit. So bila kita buat dat dekat sini, so yang depan ni dia akan turun 1 inci. Dia turun 1 inci. Jadi baju tu nampak cantik je dekat bahagian sambungan perut ni, dia akan nampak cantik je. Okey. Jadi kalau kita tak nak jahit dekat sini, tak nak jahit dat dekat sini, kita boleh buat dekat sini, boleh kita buat dekat ketiak. So yang ni kita akan potong, yang ini pun kita akan potong, nanti kita akan sorokkanlah dia. Kita akan potong macam ni. Lepas tu kita akan sorok dia macam ni. Kita akan buang, kita akan tutup yang 1 inci ni lah. Kita akan tutup, kita akan seletipkan dia. Seletipkan dia. Yang mana kurang ni nanti kita samakanlah balik. So bila kita cantumkan dekat badan, kan, dia pun jadi sama. Dia jadi sama. So dekat sini tak ada jahitan. Dekat sini tak ada jahitan. Jahitan hanya pada ketiak. Pada ketiak. Macam tu. Dia ada juga yang buat dia dat pada baju, pada bahu. Dia manipulasi dat pada bahu pula. So yang ni tak perlulah sampai ke macam ni kan. Sebab kita tak perlu dia punya terlalu apa dekat depan tu. Macam ni pun dah cantik. Kalau kita berbanding dengan kita potong yang macam biasa tu. Biasa kadang-kadang kita orang cakap kita ni macam kurang pera kan. Dah jahit puluh-puluh tahun still potong pakai pola. Tak apa, dia orang yang bercakap, tapi kualiti kita yang potong menggunakan pola dengan kualiti kita potong jahit dekat atas kain tu tak sama. Sebab kalau kita nak buat terus pada kain, kita tak boleh buat macam ni kan. Tapi okey lagi, kita boleh buat dekat sini. Itu okey lagi lah. Boleh. Tapi kita macam yang kita baru-baru ni, macam Nurul pun, walaupun dah 15 tahun lebih, masih ada keraguan kan. Sebab kita kadang-kadang nak bermain dengan kain customer. Kalau tak, resiko tu memang besar kan. So memang Nurul akan, kalau kain tu memang memang Nurul akan buat pola lah. Memang akan buat pola, dan itu buat kita lebih confident. Kadang-kadang ini tak boleh buat lain. Dia macam tu. Jadi kita bila kita potong kain customer tu, insya-Allah memang dah tepat. Lagi satu, kadang-kadang customer ni dia tempah baju bukan selai, 3-4 helai. 3-4 helai. Jadi kalau kita dah pola, tu dah senang. Macam Nurul memang Nurul simpan. Jadi kalau dia hantar lagi baju, dia ambil pola tu je tekap. InsyaAllah jadi hasil dia, berapa banyak baju pun yang dihantar ke kita, baju tu tetap akan sama. Kecuali ada permintaan lah, nak kena besarkan sikit, nak kena kecilkan sikit. Dia macam tu kan. Okey. Hari ni macam merapu sikit dah. Nurul cakap salah. Nurul belum sarapan lagi. Lapar. Okey, tak apa. Biar tak apa, insyaAllah nanti tengah hari Nurul akan sambung live untuk kita potong. Sebab handphone dah panas kan, nanti tiba-tiba dipadam pula. Kita akan cas handphone dulu. Nurul akan settlekan kerja-kerja yang lain dulu. So dalam tengah hari lah,
tak pukul 12 kot. Dalam pukul 2 atau 3 macam tu lepas solat Zuhur nanti dah relax-relax nanti. Yang mana nak tengok Nurul buat dress tu janganlah tidur. Okey. Nurul ni walaupun keadaan macam ni, kedai kita tak buka kan. Memang selama PKP ni memang Nurul jarang. Memang Nurul tak pernah tidur tengah hari pun. Kalau Nurul tak ada kerja kan, tak ada apa kan, memang Nurul tak pernah tidur tengah hari. Tidur tengah malam tidur lewat juga. Jadi memang kena kurang-kurangkanlah tidur. Okey. Buat amal sebanyak mungkin kan dalam masa-masa macam ni, bulan Syakban macam ni, nak menghadapi puasa macam ni kan, kita berlatihlah baca Quran. Jadi walaupun kita duduk dalam rumah ni, janganlah merasa bosan sebab banyak benda kita sebagai wanita dapat kita buat. Okey, ambillah surat khabar tu, ambil surat khabar yang mana dah baca tu, dah khatam semua baca tu, gunting-guntingkan dia jadi pola. Belajar buat pola. Tak ada kain tu, insyaAllah nanti lepas ni kan kita boleh beli kain, kita dah mahir buat pola. Sekarang ni macam Nurul pun ada masa, jadi sesiapa yang macam ada kesulitan kan, ada masalah dalam nak buat pola, nak tanya yang lain tu Nurul tak tahulah. Tapi kalau setakat baju perempuan tu, baju yang basic lah, Melayu, Raihan tu insyaAllah lah. Kalau baju-baju kot Nurul tak pandai. Cikgu dari sisi tu kena jahit dia. Dia kena jahit Ropisha. Dia kena jahit. Kalau kita tak jahit, kan tadi dia ada dua pilihan lah. Sama ada kita nak jahit, kalau kita tak nak jahit, kita tak payah potong macam ni. Kalau kita nak jahit, kita tak payah potong macam ni. Tapi kalau kita tak jahit, kita potong macam ni, kita kena sorokkan. Tapi kalau kita nak jahit tadi, kita biarkan lah, kita biarkan macam yang tadi tu. Nanti kita radarkan dekat sini, kita jahit. Dia ada dua pilihan, nak jahit dekat sisi tu ataupun nak jahit dekat ketiak sini. Itu kita punya pilihan lah. Okey, jumpa lagi dalam pukul 3 lah insyaAllah. Okey, dalam pukul 3 petang nanti insyaAllah Nurul akan potongkan baju tu. Potong baju dress dengan kain dia dua warna. Bukan dua warna, dia yang bawah tu plain, yang atas dia tu batik Sarawak. Okey, insyaAllah kita akan jumpa dalam 3 petang nanti. InsyaAllah umur panjang nanti kita akan jumpa lagi lah. Okey, Assalamualaikum.